habis satu analogi lain. Analogi ini juga tentang seorang pekerja, yang mana pekerja ni dia bekerja di satu syarikat, tetapi director, bos dia memang nak transfer dia ke cawangan lain. Dah di-emailkan, dah diedarkan pemberitahuan kepada setiap cawangan bahawa akan ada seorang pekerja daripada main kita akan ditransfer ke tempat sekian-sekian. Contohlah, pusat kita di Malaysia, kita akan ditransfer ke China. Tapi tuan diri kita ni tak tahu pun kita nak kena transfer. Orang lain tahu semua dah, ada seorang nak akan ditransfer, tapi tak tahu bila. Kita pun kebetulan pergi lewat kerja hari tu 5 minit, tak pernah lewat pun. Hari tu lewat 5 minit, bos kata, pukul berapa sekarang? 8.05 minit. Sepatut kamu masuk paskat 8. Sebab kamu dah melakukan kesalahan, saya nak hukum kamu. Jadi tanya, apa hukuman yang bos nak kenakan? Kamu akan ditransfer ke China. Berbaloi atau tidak untuk berhujah dengan bos kerana sebab lewat 5 minit hari tu, sebelum ni tak pernah, untuk ditukar. Berbaloi ke tak berbaloi? Berbaloi lah. Apa ni bos? Cuba bos tengok rekod paskat saya. Kumpul semua, tengok. Semua okey. Dah 15 tahun kerja, semua okey. Tiba-tiba hari ni sehari, tu pun 5 minit, bukan setengah jam. Takkanlah sebab ni ditransfer. Dari sisi kemanusiaan berbaloi untuk berhujah atas sebab lewat nak pergi transfer sampai ke China. Tapi apapun sama juga macam tadi. Ada depan nak suruh tu siapa? Director, bos. Baik, faham tak? Analogi pertama, iblis or Adam. Analogi pertama, iblis. Analogi kedua, Adam. Baik. Dalam rangkuman analogi ini, sekurang-kurang ada 3 benda persamaan antara Adam dengan iblis. Ada 3 benda persamaan antara Adam dengan iblis. Yang pertama, dua-dua sama ada Adam atau iblis pernah menerima kemuliaan dan penghormatan daripada Allah. Ini kena akui. Maksudnya sebelum iblis membangkang, dia banyak menerima kemuliaan dan penghormatan daripada Allah. Sampaikan malaikat-malaikat yang berada di sisi iblis pada waktu tersebut pun memuji-muji dan menyanjungi iblis. Allah bagi kehormatan dari sudut itu. Sampailah tahap dia menjadi salah seorang penjaga pintu syurga. Baik. Dari sudut Adam, dia diberi penghormatan dan kemuliaan. Dari sudut Allah mengajarkan kepada dia ilmu-ilmu segala nama tadi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, sehingga layak untuk dia disujudi oleh para malaikat bila Allah memerintahkan demikian. Persamaan yang kedua, ni pun kita tak boleh nafi, dua-dua pernah melakukan kesilapan dan kesalahan. Kesalahan iblis ialah kerana mengingkari perintah sujud pada Adam. Kesalahan Adam kerana tersilap termakan buah khuldi. Betul ke buah tu nama khuldi? Sebab dalam Quran dia sebut apa? Syajaratul khuldi. Syajarah, pokok khuldi. Kalau sebut pokok khuldi, automatik dah orang kita pokok, dia kata dah pokok pun nama khuldi, mestilah buah nama khuldi. Walaupun Allah tak cerita buah tu nama apa, dia sebut pokok khuld. Macam hari ni kalau kita kata pokok durian, automatik takkan buah daripada pokok tu kita panggil rambutan dah. Ni pokok apa ni? Pokok durian. Pak jatuh. Pergi kutik-kutik, makan apa tu? Buah rambutan. Dah automatik bila orang sebut pokok durian, buah pun durian lah. Mungkin itulah keterkaitan orang sebut tentang buah khuldi. Baik. Bila sebut buah khuldi dan kalimah syajarah dalam Quran banyak. Bila Allah cerita tentang khuldi pun dia sebut syajarah. Pokok-pokok biasa pun dia sebut syajarah. Dan pokok antara makanan ahli-ahli neraka pun dia sebut syajarah. Syajarah apa? Syajarah zakum. Tapi ada benda yang membezakan syajarah zakum dengan syajarah-syajarah yang lain. Tengok pada bentuk ejaan. Syajarah lain semua Allah tulis, bukan Allah tulis,
manusia lah, sahabat tulis dalam Quran tu dengan ta marbutah. Shin, jim, ra, ta marbutah syajarah. Tapi untuk zakum ta buka. Why? Kenapa? Syajarah khuldi tak bulat, pokok-pokok biasa tak bulat. Tapi bila syajarah zakum, pasal apa ta maftuhah? Pasal nak cerita pokok juga. Ini nak cakap balaghah dan seninya Al-Quran untuk membezakan tentang pokok azab daripada pokok-pokok lain. Baik. Yang kedua, dah selesai. Maksudnya termakan buah khuldi hanya sebagai asbab nak keluar saja. Yang poinnya dalam ilmu Allah memang dia dah transfer dah. Memang nak kena transfer. Dah diberitahu dah akan ditransfer. Cuma tunggu masa buat silap. Kawan tu pun tunggu masa je. Apalah kebetulan hari tu juga pilih buat 5 minit dah. Satu hak dia nak cari ni. Nak cari hak lain tak boleh dah. Kerja bagus. Hak lain dah ni nak keluar. Hari ni dia terbuat hari. Jadi itulah peluang nak transfer. Jadi kalaulah isu buah ke tak isu buah, transfer ke tak transfer, tetap akan ditransfer. Kalaulah asbab lain sekalipun, tetap akan ditransfer. Tapi menjadi sebab dalam ayat Al-Quran ialah kesilapan termakan buah tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita tengok dua-dua dari sudut berhak atau tak berhak untuk mengemukakan alasan pengingkaran. Macam Allah suruh iblis sujud pada Nabi Adam. Berhak atau tak berhak dia nak bangkang? Kan kita dah cerita alasan-alasan dia tadi. Dia mengemukakan alasan dan reason dia. Betul, dia ada alasan. Tetapi dia perlu faham siapa hak dia duk cakap depan dia tu? Allah. Satu lagi yang memerintahkan dia sujud tu siapa? Malaikat lain ke Allah? Allah juga. Bila dia tahu tentang hakikat ketuhanan Allah dari sudut arahan dan perintah, tak perlu lagi sebarang alasan. Tapi dia kemukakan juga sebab dia merasakan itu berbaloi untuk dia. Sebab sudah ada aba wastakbar. Sebab sifat sombong dan takabur memang senantiasa akan menutupi kebenaran. Orang yang sombong, orang yang takabur memang susah nak dimasuki kebenaran. Payah orang nak cerita benda elok kat dia. Payah orang nak cerita benda baik kat dia. Sebab dia selalu menolak. Sekiranya kita ada sifat takabur, ada sifat sombong. Adam juga berhak. Adam juga berhak. Takkanlah satu ni pun nak kena. Tapi Adam tak kata lagu kita. Adam menerima hukuman Tuhan dengan bertaubat, dan iblis menerima hukuman Tuhan dengan keluhan. Dia menerima dengan keluhan, malah dia mencabar. Sekiranya Allah memberi penguasaan dia ke atas Bani Adam, dia akan berusaha untuk menyesatkan dan menyelewengkan anak-anak cucu Adam sampai hari kiamat. Maksudnya tak puas hati lagi dia tu. Maksudnya dia dilaknat, dia dimarah, dia dimurka kerana Nabi Adam. Tak puas hati juga. Kalau kita kata Adam masih stay di syurga, dia seorang kena berbaloi lah untuk tak puas hati sangat-sangat ni. Dua-dua buat salah. Aku kena, hak tu tak kena. Ni dua-dua kena turun. Tapi antara penyebab dia keluar, dia sabitkan dengan Adam. Masalahnya Adam dia balas dengan taubat. Selalu doa yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesuai untuk dibaca lepas sembahyang ke, jadikan wirid bacaan biasa, atau di mana-mana tempat bila kita rasa berdosa dan bersalah pada Allah, bacalah doa. Bertaubat. Sebab Adam dia punya rasa dekatnya kepada Allah lebih bertambah selepas berlaku peristiwa tersebut. Lepas dia buat dosa. Begitulah dengan hakikat kejadian manusia hari ini.
Bila dia rasa bersalah, bila dia rasa stres, bila dia rasa tersekan, bila dia rasa tersepit, bila dia rasa nak kembali kepada Allah, walaupun dulu pun Allah ada, lani pun Allah ada, tapi dia rasa Allah tu dekat bila dia buat salah. Macam kita lah, rasa ketergantungan pada Allah makin dekat, makin rapat bila kita ada buat salah. Tapi bila lagu ni rasa tak salah ni, dia jadi lagu lain. Kalau orang tanya Allah ada. Tapi dia punya rasa kedekatan, rasa kehampiran tu bila manusia itu berdosa dan bersalah pada Allah dan dia nak kembali semula pada Allah. Baik, analogi ni mudah nak faham. Mudah nak faham. Jadi di sinilah permulaannya between dark and light. Sisi gelap, sisi cahaya. Apapun janji iblis ini pasti dia akan tunaikan kembali kepada basic tajuk. Dia nak tukar rupa balik apa yang telah berlaku kepada bangsa yang sama dengan dia. Jawapan daripada malaikat, kenapa dia membangkang waktu Allah nak menciptakan khalifah? Sebab penduduk jin di bumi selalu melakukan kerosakan. Dan iblis nak menunaikan kembali janji dia supaya yang dikatakan khalifah terbaik oleh Allah ini akan melakukan benda yang sama penghujung akhir zaman. Dia nak baka ini, keturunan ini juga membuat hal yang sama, melakukan sebanyak-banyaknya kerosakan, pertumpahan darah dan pembunuhan di hampir hari kiamat kelak. Dan sekarang berlaku ke tak berlaku? Inilah yang sedang berlaku. Dan iblis sedang menunaikan agenda dan janji dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara terbaik ialah buat apa yang sama dibuat oleh Nabi Adam, bertaubat dan kembalilah pada Allah. Hak mana kita rasa sekarang jauh dengan Allah, rasa sayuk dengan Allah, rasa terkebelakang dengan Allah, maka hampir-hampirkanlah diri kita kembali mengenali pencipta kita dengan sebenar-benar pengenalan. Dan tak ada tempat yang paling terbaik untuk kita mengenali Allah kecuali bertandang, datang dan bertamulah ke rumah dia. Mana rumah Allah? Inilah. Hujung-hujung akhir zaman ni tak ada tempat terbaik untuk kita datang kecuali rumah-rumah Allah, masjid. Jadi di masjid inilah kita membina kesatuan, kita membina penyatuan, kita membina perpaduan. Di samping masyarakat-masyarakat, komuniti-komuniti yang lain. Di sinilah kita sama-sama tunduk, rukuk, sujud dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kira hakikat yang sebenar tentang masjid, saya ulang mungkin beberapa perkara yang boleh kita renew ataupun perbaharui. Falsafah yang selalu kita terima dalam ayat Al-Kursi ialah falsafah tentang fenomena tidak tidur dan tidak mengantuk. Ini fenomena paling besar dalam ayat kursi, iaitu tidak tidur dan tidak mengantuk. Ini merujuk kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepatutnya apa yang berlaku kepada rumahnya juga tidak tidur dan tidak mengantuk. Hakikatnya orang tua kata, kalau nak tengok orang sakit, pergi hospital. Nak tengok orang jahat, pergi penjara. Nak tengok orang sihat, pergi panggung wayang dengan pasaraya. Nak tengok orang mengantuk, pergilah ke masjid. Okey, bukan di sinilah. Baik. Fenomena tidak tidur dan tidak mengantuk seharusnya juga berlaku pada rumah-rumahnya. Tetapi hari ini kita terfikir, kenapa rumah-rumah Allah ada operation hour? Ada waktu-waktu tertentu dia beroperasi dan ada waktu-waktu tertentu dia ditidur dan dilenakan. Contoh sekarang dia beroperasi sebab ada kuliah malam ni sampai pukul 10.30 ke pukul 11. Lepas tu
Bila pula bangun? Pukul 5 karang, pukul 6 karang. Baik, fenomena ni berlaku sejak lama. Bahkan zaman khalifah-khalifah dulu, bukan khalifah 4 lah, zaman khalifah-khalifah Abbasiyah memang sudah berlaku penutupan-penutupan masjid seperti ini. Tapi awal sebelum tu masjid sentiasa terbuka, terdedah 24 jam. Sebab tu antara falsafah Rasulullah tentang masjid, dia dirikan rumah dia sekitar kawasan masjid. Sebab kadang-kadang tetamu datang ni dia tak kira masa. Mungkin datang pukul 2, mungkin datang pukul 4. Jadi sudah ada orang-orang yang dikhaskan oleh Rasulullah untuk menyantuni dan menghadapi orang-orang ni. Satu lagi, kadang-kadang manusia ni dia tak sama. Kita kadang-kadang pukul 2 pagi bergaduh dengan bini. Nak tidur rasa tak selesa dah. Allah, tadi baru bergaduh, tengok muka pun lain macam. Jadi nak cari kesejahteraan hati ni, nak pergi sembahyang tahajud lah kat masjid. Tapi hari ni pukul 3 pagi start kereta pergi masjid. Masjid mana agak-agak buka? Masjid Aman. Tutup kedai. Saya tak tahu tutup kedai, tapi contoh lah tu. Pi pula lalu tadi, ingat lagi nama masjid. Masjid As-Salam tutup juga. Mari masjid ni buka ke pukul 3? Ke tutup? Okey. Katakanlah tutup. Kemungkinan berpeluang untuk solat sekiranya masjid ada beranda luar. Okeylah. Kalau tak ada, contoh bayangkan saya pukul 3 pagi. Sebenarnya kita datang nak masuk sembahyang, tapi duk mengendap-ngendap depan cermin tu pukul 3 pagi. Mari pula tu imam, saya dianggap apa dah? Sebenarnya kita nak sembahyang, tapi orang anggap apa masa tu? Tak ada pintu ke ni? Ingat-ingat, mari bawa apa? Dah orang kat belakang tu, mari bawa apa? Kayu. Oh, pencuri. Nak lari tabung masjid, nak korek tu, nak kopek ni, nak ni. Macam-macam tanggapan. Tapi kenapa dia tidak berlaku di rumah-rumah ibadat agama lain? Kenapa rumah ibadat agama lain boleh operation hour 24 jam? Mungkin kita kata tak seramai kita. Sikit boleh jadikan alasan. Baik. Saya pernah tanya rakan-rakan di sekolah, ada bangsa Cina, ada bangsa India. Saya tanya, pernah tak di rumah ibadat kamu bila pergi sembahyang kamu hilang kasut dan hilang slipper? Dia kata tak pernah lagi lah setakat ni. Kalau tempat saya ustaz, saya kata kalau masjid kami tu standard ya. Hak pi slipper RM3, balik slipper harga RM30, biasa. Kasut ke RM30, balik kasut harga RM300, biasa. Tambah-tambah musim hari raya, betul. Kadang-kadang hak tu Allah Akbar sebelah kita tu lah, hak repat, hak rembat kasut kita. Tadi dia di sebelah Allahu Akbar, rupanya dia yang rembat. Masalah kenapa hak kita berlaku? Kenapa hak kita berlaku? Dan kecurian-kecurian pun berlaku. Inilah sebenarnya dia ada, kita kata apa? Dua pertentangan antara nak melorongkan masjid kepada orang-orang yang nak beriktikaf dengan nak menjaga aset-aset dan benda-benda berharga dalam masjid. Jadi kita tengok hak mana lebih. Antara ramai orang nak mari tahajud ke masjid akan terbuka kepada barang ni dicuri. Hak mana mudarat paling besar? Saya duk tunggulah sejak buka masjid ni 24 jam hak mari tahajudnya satu malam tu ya. Jadi perlu dah buka. Kita kata keperluan tak ada, tutup. Tapi untuk orang masuk ke redah speaker, redah hati, redah ni lebih besar tutup. Tak nak apa-apa. Tengok keperluan. Satu,